Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Baik, bertemu sekali lagi kita di siri yang seterusnya, siri yang ke-13. InsyaAllah pertemuan kali ini kita akan membicarakan tajuk Al-Asma'ul Mabniyah. Pada siri-siri yang lalu kita telah membincangkan berkaitan dengan Asma'ul Mu'rabah, Al-Af'al Al-Mu'rabah wal Af'al Al-Mabniyah. InsyaAllah untuk kali ini kita akan bincangkan berkaitan dengan Al-Asma' Al-Mabniyah. Baik, kita teruskan kepada Al-Asma' Al-Mabniyah. Baik, yang pertama kita nak bincang yang berkaitan dengan Al-Asma'ul Mabniyah. Yang pertama, Asma'ud Dhamair. Yang pertama termasuk di dalam Asma'ul Mabniyah ialah Asma'ud Dhamair. Iaitulah yang pertama dhamir munfasil, yang kedua dhamir muttasil. Yang pertama ad-dhamair al-munfasilah. Kita dah belajar siri-siri yang lalu, iaitulah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna dan seterusnya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu dhamir munfasil. Termasuklah juga ad-dhamair al-muttasilah. Contoh dia kitabuhu. Ini dhamir muttasil. Kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, dan seterusnya lah. Dhamir ni yang berkaitan dengan dhamir muttasil juga termasuk dalam al-asma' al-mabniyah. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Baik, kalau kita nak i'rab berkaitan dengan huwa, i'rab dhamir munfasil. Huwa muallimun. Baik, huwa dhamirun barizun munfasilun mabni alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Okey, kita tak boleh i'rab direct terus mubtada. Macam mana at-talibu nasyitun. Ini mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tapi kalau yang ni kita tak boleh i'rab mubtada terus. Kita kena i'rab dulu dhamirun barizun munfasilun mabni 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Baik, tu contoh kita nak i'rab dhamir munfasil. Macam mana kita nak i'rab dhamir muttasil? Contoh kitabuhu jadidun. Kitabuhu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah fi akhirih wa huwa al-mudhaf.
wal ha dhamirun barizun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ni cara nak i'rab dhamir muttasil. Kitabuhu mubtada'un marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah fi akhirih wa huwa al-mudhaf. Wal ha dhamirun barizun muttasilun mabni 'ala ad-dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ingat, kalau sekiranya dhamir muttasil berhubung dengan isim, maka kita i'rab dia fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Okey, baik. Bagaimana kalau dhamir muttasil bersambung atau berhubung dengan fi'il? Contoh macam ni. Darabtuhu. Darban syadidan. Baik. Kita tengok kat sini dhamir ini, kita tengok kat depan dia daraba fi'il. Tu ni fa'il. Maka wal ha ni, wal ha dhamirun barizun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Dua perbezaan. Ini kalau sekiranya dhamir muttasil bersambung atau berhubung dengan isim, dia mengambil tempat jar mudhafun ilaih, fi mahalli jar mudhafun ilaih. Kalau sekiranya bersambung dengan fi'il, maka dhamir ini wal ha dhamirun barizun muttasilun mabni 'ala dhammi, dia mengambil tempat fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Baik. Selesai i'rab berkaitan dengan dhamir munfasil dan juga dhamir muttasil. Ini termasuk di dalam asma'ud dhamair, termasuk di dalam asma' al-mabniyah. Baik, yang kedua asma'ul isyarah. Contoh haza, hazihi, haulai. Contoh lagi zalika, tilka, ulaika. Ini berkaitan dengan asma'ul isyarah, juga salah satu daripada al-asma' al-mabniyah. Macam mana kita nak i'rab haza? Okey, sebelum tu ustaz nak terang sikit. Haza ni dengan hata ni, okey, kedua-dua ini termasuk di dalam isim yang mu'rab. Sebab apa? Sebab dia berubah. Kita boleh baca hazaini, kita boleh baca hataini. Contoh, ishtaraitu hazaini alqalamaini, ishtaraitu hataini almistarataini. Jadi dia kadang-kadang boleh baca haza ni, kadang-kadang boleh baca hazaini, kadang-kadang boleh baca hata ni dengan hataini. Sebab itulah ini tak termasuk haza ni dengan haza hata ni, tidak termasuk dalam isim yang mabni. Ini kecuali haza, hazihi, haulai tetap. Contoh kita contoh haza. Haza qalamun, kita i'rab, kita tak boleh i'rab mubtada. Terus kita kena i'rab dulu ismul isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Ni cara kita nak i'rab isim yang mabni. Semua fi mahal, fi mahalli raf'in mubtada. Baik, itu yang kedua, yang termasuk dalam al-asma' al-mabniyah. Baik, yang ketiga
asmaul mausulah. Contoh allazi, allati, allazina. Ni contoh asmaul mausulah, allazi, allati, allazina. Ni contoh. Lagi allai. Jadi allazani dengan allatani, kedua-dua ini adalah mu'rab. Sebab kadang-kadang kita boleh baca allazaini, kadang-kadang kita boleh baca allataini. Hak ni kecuali. Allazani dengan allatani ini termasuk di dalam isim yang mu'rab. Dia bukan mabni. Sebab boleh baca allazani, allazaini, allatani, allataini. Okey, tu yang seterusnya, yang keempat. Asmaul istifham. Contoh hal, limaza, bimaza, mata. Ni asmaul istifham juga termasuk di dalam al-asma al-mabniyah, kecuali ayyu. Kadang-kadang boleh baca ayyu, kadang-kadang boleh baca ayy, fi ayyi makan, ayyuhuma ahsan. Jadi ayyu, ayyi. Jadi ayyu, ayyi ni kita termasuk di dalam isim yang mu'rab. Ni kecuali. Hak lain semua kekal lah. Hal, limaza, bimaza, mata, aina, semua termasuk di dalam al-asma al-mabniyah dalam kategori asmaul istifham. Itu yang keempat. Yang kelima, asmaul syarti. Isim syarat. Contoh in, ainama, haitsuma. Ni di antara asmaul istifham, asmaul syarti. Baik. Jadi ni asmaul syarti juga termasuk di dalam al-asma al-mabniyah. Yang keenam, a'dad murakkabah. Bilangan yang tersusun yang bermula daripada 11 sehinggalah 19, kecuali 12. 12 mu'rab. Jadi contoh ahada asyar, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyar, sab'ata asyara, samaniyata asyara, tis'ata asyar. Jadi yang kecuali dia ialah isna asyara. Sebab kadang-kadang boleh baca isnai asyar. Jadi hak ni tak termasuk di dalam asmaul mabniyah. Dia adalah termasuk dalam isim yang mu'rab sebab dia berubah. Jadi bermula daripada 11 sampai 19 kecuali 12 adalah termasuk di dalam a'dad murakkabah, juga adalah termasuk di dalam al-asma al-mabniyah. Baik. Yang ketujuh. Yang ketujuh ialah ba'da zuruf. Sebahagian daripada zaraf juga termasuk di dalam asmaul mabniyah. Contoh al-ana, amsi, haisu. Ini termasuk di dalam isim yang mabni. Jadi kita ulang balik, iaitu asmaul dhamair, asmaul isyarah, asmaul mausulah, asmaul istifham. Kemudian asmaul syarti, a'dad murakkabah, ba'da zuruf. Dan satu lagi termasuk juga di dalam al-asma al-mabniyah ialah asmaul af'al. Yang ke-8, asmaul af'al, isim fi'il. Dia ada isim fi'il madhi, dia ada isim fi'il mudhari', dia ada isim fi'il amar. Sebab apa disebut asmaul af'al? Dia isim fi'il sebabnya dia tidak menerima alamat
fi'il. Dia tak terima ta ta'nis, dia tak boleh terima nun taukid dan sebagainya. Okey, contoh fi'il madi ialah syattan. Yang bermakna iftaraqa. Kemudian hayhata. Hayhata bermakna ba'uda. Ini isim fi'il madi. Isim fi'il mudhari' contoh dia uffin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Uffin bermakna atadajjar. Kemudian fi'il amar, isim fi'il amar contohnya sah bermakna uskut. Contoh lagi dalam kita baca suratul Fatihah setiap kali rakaat sembahyang kita, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin itu adalah isim fi'il amar yang bermakna istajib, perkenankanlah. Jadi ada 8 semuanya yang termasuk dalam isim yang mabni, iaitulah saya ulang sekali lagi, asma'ul dhamair, asma'ul isyarah, asma'ul mausulah, asma'ul istifham, kemudian asma'ul syarti, a'dad murakkabah, ba'd az-zuruf, dan seterusnya. Yang terakhir asma'ul af'al yang terdiri daripada isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari', isim fi'il amar. Jadi semua ni termasuk di dalam al-asma' al-mabniyah. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada siri yang seterusnya yang berkaitan dengan tajuk-tajuk yang penting untuk kita bahaskan dan untuk kita bincangkan. Wallahu a'lam.